Salam kepada semua para pelajar yang dikasihi. Okey, hari ini cikgu akan meneruskan lagi perbincangan kita dalam topik nisbah trigonometri. Sebelum saya meneruskan perbincangan lebih lanjut, saya ingin membuat sedikit ulang kaji mengenai teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras sangat penting dalam topik ini kerana ia membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah trigonometri. Baik, saya ambil satu segitiga bersudut tegak. Okey, ingat, ia mesti segitiga bersudut tegak. Okey. Kemudian saya label ni sebagai A, B, C. Okey. Dalam teorem Pythagoras, dia mendefinisikan panjang AC itu yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey. Yang bertentangan sudut tegak itu dia bagi nama hypotenuse. Okey. Itu yang paling penting. Baik. Sekarang kita label AB sebagai X, BC sebagai Y, dan AC sebagai H. Okey. Dalam teorem Pythagoras, dia memberi kita satu formula di mana X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan H kuasa 2. Okey, saya label dulu. AB ni di sini X, di sini Y, di sini H. Okey. Itu formula teorem Pythagoras. Now, formula ini adalah satu formula yang saya pasti semua pelajar sudah kenal. Tapi sekarang saya ingin buat sedikit ulang kaji. Di mana kalaulah kita ada satu segitiga. Okey, contoh. Contoh, kita ada satu segitiga. Begini. Okey, kita diberi sisi ini 4 cm. Sisi ini 3 cm. Dan kita disuruh mencari sisi yang terpanjang. Kita disuruh mencari sisi ini. Okey. Sudut 90 darjah di sini. Maka kita tahu sisi itu adalah hypotenuse. So, saya selalu nasihatkan pelajar label mengikut apa yang sudah kita pelajari tadi. So, kita letak ini X, ini Y, ini H. So, dia minta kita cari H. Jadi sekarang saya salin semula formula tadi. Okey. Saya tulis begini pula. Tidak ada masalah. H kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey. So, H kuasa 2 kita tak tahu. X kita tahu 4 cm kuasa 2 tambah dengan Y 3 cm kuasa 2. Kita teruskan pengiraan. Okey, kita dapat 16 tambah 9. Okey. H kuasa 2 sama dengan 25. Sekarang kita nak hilangkan kuasa 2 ini. So, kita perlu punca kuasa 2 kan H kuasa 2. Bila kita punca kuasa 2 kan H kuasa 2 di sebelah kiri, maka 25 pun kita kena punca kuasa 2 kan. Now, ini akan cancel H square dan ia tinggal H. Dan jawapan dia 5. Okey, itu contoh apabila kita mencari H. Baik, sekarang contoh yang kedua cikgu nak share dengan para pelajar adalah bagaimana pula kalau dia minta kita mencari C. Okay, kita lihat segitiga yang sama supaya tidak untuk menggelakkan kekeliruan. Okey, untuk menggelakkan kekeliruan para pelajar. Serta A, B, C. A itu kurang kemas. Okey, saya kemaskan tulisan A itu. Okey. Di sini kita tahu 5. Dia bagi kita 3. So, apakah AB? Okey, so seperti biasa kita label ini X, ini Y, ini H. Formula yang kita pelajari tadi, H kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2.
Oleh kerana soalan minta X kuasa 2, maka kita kena buang Y kuasa 2 ini. Okay, kita kena buang dia. Cara buang dia macam-macam cara lah. Ada cikgu main pindah ke sebelah dan sebagainya. Tapi cikgu tunjukkan cara yang ni. Okey, kalau saya nak jadikan Y kuasa 2 ni kosong, saya kena buat begini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Now, apabila saya tolak Y kuasa 2 di sini, maka di sebelah sini pun perlu ditolak Y kuasa 2. Maafkan cikgu, silap tu. Okey, sini maksudnya tolak Y kuasa 2. Okey, itu tambah sebab H tu positif. So, yang ini bila kita lihat ini dia jadi kosong. Okey. So, kita sudah selesaikan itu, bukan menyelesaikan, kita dah mudahkan. Dia jadi negatif Y kuasa 2 tambah H kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Kemudian saya susunkan X kuasa 2 ni menjadi perkara di sebelah kiri. Okey. Saya tidak mengubah apa-apa di sini. Okey. Sekarang saya nak yang ini kelihatan lebih kemas. Saya tulis begini. Nah. Dan sekarang saya tahu H saya 5, Y saya 3. So, saya isikan maklumat tersebut. H saya 5 minus 3 kuasa 2. Now, para pelajar akan lihat 25 tolak 9. Okey. Kita dapat X square sama dengan 16. Kita punca kuasa 2 kan. X square itu supaya hilang kuasa 2 dia. Di sebelah pun punca kuasa 2 ya. Jadi kita akan dapat X sama dengan 4. Baik, macam mana cari ini? Guna kalkulator. Okey. Kalau tak dapat hafal lah. Okey, itu teorem Pythagoras. Okey. Selepas teorem Pythagoras, itu adalah ulang kaji mengenai teorem Pythagoras. Selepas teorem Pythagoras, barulah kita bincang pasal nisbah trigonometri. Okey, nisbah trigonometri. Okey, kalau dalam buku teks, para pelajar akan melihat bahawa nisbah trigonometri ni adalah satu pemala. Nisbah trigonometri itu adalah satu pemala. Now, dan formula dia adalah begini. Saya tunjuk satu persatu. Alright. Okey, untuk sin, dia adalah sisi bertentangan. Selalunya kita tulis bertentangan. Okey. Over hypotenuse. Okey, itu untuk sin. Untuk cosine pula, okey, ia adalah sisi bersebelahan over hypotenuse. Okey, dan tangent pula, adalah sisi bertentangan over bersebelahan. Now, dalam bahasa Inggeris, actually dia lebih memudahkan kita untuk mengingatkan formula ini sebab ramai yang sudah tahu pernyataan seperti ini. So, cah tua. Okey, dalam bahasa Inggeris, kalau dia bertentangan, okey, kita set sebagai opposite. Kalau dia bersebelahan,
kita letak dia sebagai adjacent. Kalau dia hypotenuse, kita letak hypotenuse lah, H lah. Okay, so benda yang saya ingin ingatkan pada pelajar adalah huruf awal setiap perkataan ini, OAH. Maksudnya, untuk saya mengingat nisbah trigonometri untuk sin, saya hanya perlu ingat soh, cah, tua. Okey, saya ingat itu saja. So dia jadi sangat mudah ya. Jadi dengan mengingat mnemonik soh, cah, tua itu, saya pasti tidak ada masalah lah. Para pelajar akan mengingat rumus ataupun nisbah trigonometri ini. Okay. So next yang saya akan bincangkan adalah apakah yang akan berlaku sekiranya sudut tirus yang kita buat itu berubah saiznya. Okay. So cikgu nak take note di sini. Alright. Kalau sudut tirus itu semakin besar, besar sudut tirus, nilai sin akan menghampiri 1. Okay. And then nilai cos akan menghampiri sifar. Dan nilai tangent akan semakin besar. Nah, ini yang boleh membantu para pelajar untuk macam mana kita kata, untuk kita menjangka apakah nilai sin, cos dan tangent sekiranya kita melihat sudut itu besar dan kecil. Tapi ini adalah satu benda yang akan menjadi advantage kepada pelajar kalau mereka boleh ingat benda ni. But dia bukan benda yang sangat macam mana kita kata, sangat essential. Dia adalah satu benda yang memberikan kita kelebihan. Okey. Now, saya ingin mengambil satu contoh. Alright. Saya bagi satu contoh yang ada di dalam buku teks. Okey, contohnya begini. Saya tukar dulu warna pen. Saya guna warna merah. Warna hitam. Let's say saya ada satu segitiga. Begini. Okey. Sudut tegak saya berada di sini. Right. Now, saya diberi 3 cm. Saya ada 4 cm di sini. Dan saya ada 5 cm begini. Okay, sudut rujukan yang diberi X. Ini sudut rujukan. Sudut rujukan tu, kalau masih ingat video yang pertama, sudut itu akan menentukan mana satu opposite, mana satu adjacent, dan mana satu hypotenuse. Kan? So, hypotenuse sangat mudah untuk kita tentukan sebab ia bertentangan dengan 90 darjah. Dia bertentangan dengan 90 darjah. So, dia bertentangan, itu hypotenuse. Okey. Yang ini pula opposite. Dan yang ini pula warna biru. Yang ini pula adjacent. Okay. So, untuk kita melihat nilai-nilai tadi sin X, cos X, tangent X, kita boleh lihat kita boleh bandingkan. Okay. So, let's say saya letak sin X. Okay. Sin X tadi soh OH. So, adalah 3/2
Okey. Untuk nilai cos, okey, cah, ya, iaitu A over H, iaitu 4/5. Okey. Dan tangent X tua O over A. Okey, apakah O kita 3, A kita 4. Now, sebegitu mudah apabila kita tahu semua sisinya just masuk dalam formula dan kita sudah dapat apakah cos, sin dan tangent untuk sudut rujukan X. Okey, ia tidak begitu sukar anak-anak. Yang penting anak-anak mesti tahu mana satu O, mana satu H. Sebab itu video yang pertama sangat membantu. So, untuk hari ini saya rasa sudah mencukupi dan kita akan sambung lagi video ini pada video yang akan datang di mana saya akan lebih membincangkan dengan lebih dalam bagaimanakah kita menentukan nilai sin, cosine dan tangent bagi suatu sudut tirus. Jumpa lagi. Bye.